Assalamualaikum dan selamat petang kepada rakan-rakan sekalian. Seperti yang kita setuju, tajuk untuk tema kita yang kedua, impak ekonomi asas kelestarian nilai manusiawi adalah boikot. So macam kita tahu, sekarang ni isu antara Israel dan Palestin masih hangat sehingga ke hari ini, dan kempen boikot merupakan salah satu tindakan yang ditunjukkan untuk menunjukkan seseorang individu itu menunjukkan solidariti kepada pihak Palestin. Okay, kempen boikot produk dan jenama daripada pro-Israel ni, tujuan dia adalah untuk menunjukkan sokongan kepada pihak Palestin terhadap kekejaman rejim Zionis kepada pihak Palestin yang telah ditindas. Jadi, kenapa kita buat boikot ni? Sebenarnya boikot ni berkaitan rapat dengan ekonomi. Okey, jadi impak boikot ni sebenarnya agak besar jika kempen boikot ni berjalan dalam tempoh yang berjalan dalam tempoh masa yang panjang. Okey, sebelum ni pada tahun 2010-2011 memang dah ada kempen boikot ni, tapi pada tahun ni kempen boikot ni dia punya impak dia lagi efektif daripada tahun-tahun sebelum ni. Jadi ada beberapa isu dengan persoalan lah yang kita boleh bahaskan. Okey, yang pertama, wajarkah tindakan boikot ini dilaksanakan di Malaysia dari segi hukum dan keadaan masa di Malaysia? Sebab dari segi ulama dari Timur Tengah, daripada agama juga, memang sepatutnya sebagai seorang Islam kita sepatutnya menyokong kempen boikot ni lah, sebab ini adalah salah satu jihad kita sebagai umat Islam untuk saudara-saudara Islam kita di Palestin. Kemudian ada beberapa perbalahan, kecanggahan lah. Ada yang mengatakan kita perlu boikot, ada yang kata kita tak perlu boikot sebab memang tak dinafikan produk-produk daripada negara Israel ini, memang produk-produk mereka dah memonopoli ekonomi dunia dari dulu lagi. Kita boleh cakap jenama-jenama besar seperti Nestle, kemudian barang-barang keperluan diri macam Johnson & Johnson, lepas tu makanan ringan, makanan segar seperti McDonald's. Kemudian masalah kedua ialah adakah tindakan kempen boikot ini, jika ianya berterusan, ini akan menjejaskan ekonomi, sebab kita boleh lihat sekarang ini memang anak-anak rakyat Malaysia memang masih bergantung lagi dengan dengan syarikat pro-Israel ini. Sebagai contohnya, company Malaysia sendiri berbahalah. Okey, memang mereka telah berhenti memang mereka di bawah McDonald's Saudi, tapi mereka masih membayar royalty kepada McDonald's Saudi. Secara tidak langsung kita beli dari contoh secara langsung, jika kita membeli McDonald's, maksudnya duit kita tu kita tak tahu sumbangannya ke mana. Jadi itu jadi satu isu besar. Kemudian kita macam ramai yang menunjukkan sokongan boikot ni. Jadi jualan McDonald's makin lama makin menurun. Ini memang saya boleh nampak lah, sebab McDonald's franchise dia memang banyak. Saya tak ada lagi dengan berita yang ada franchise yang tutup. Tapi boleh nampak lah orang tak ramai beli dekat McDonald's.
Yang beli online tu tak tahu, tapi memang secara impak ni memang nampak lah. Jika jualan franchise McDonald tu sesuatu berkurang, jadi macam dengan nasib-nasib mereka yang bekerja McDonald. Jadi kita nak kupas isu ni lah. Jika macam fashion bottom ni semakin berterusan, adakah kadar pengguna di Malaysia ni juga semakin meningkat? Sebab kita boleh nampak even management, pihak penguasa McDonald's sendiri pun memang sekarang ni buat macam-macam campaign memang menafikan mereka terlibat dengan isu syarikat pro-Israel ini. Tapi kita yang ada sifat jihad yang diri, kita rasa kita nak support sokong Presiden Palestin, kita makin ragu-ragu nak beli. Jadi kita tengah kupas isu ni, apa yang boleh kita buat dan faktor-faktor koordinasi ni lah. Jadi saya silakan kepada saudari Mali untuk kupas faktor-faktor kepada permasalahan ini. Okey, terima kasih Saudari Rahimah. Okey, antara faktor-faktor boykot yang berkaitan berkenaan isu konflik Israel dengan Palestin, saya ada 4 faktor yang saya nak bentangkan. So, faktor pertama, bantahan pembelian barangan daripada negara Israel. Bantahan dibuat untuk melumpuhkan dan menjejaskan ekonomi Israel sebagai tanda ketidakpuas hati kita. Tidak puas hati kita terhadap tindakan Israel lah. And then tekanan yang membentuk ekonomi macam ni, dia mampu mengurangkan keuntungan walaupun dia tidak memberi impak yang besar lah kepada Israel. Tapi dia boleh memberi tekanan dan macam mana dia beri tekanan ekonomi, tapi dia beri ekonomi yang mampu mengurangkan keuntungan walaupun tidak menyebabkan kerugian yang besar kepada Israel. Okay, so antara sasaran boykot franchise macam McD, KFC, macam Saudari Rahimah katakan tadi. Okay, dan yang kedua, penganjuran program solidariti. Okay, program ni dibuat sebagai tanda kebersamaan kita dan menyokong memperjuangkan hak rakyat Palestin. Okay, konflik Israel dan Palestin ni dia melibatkan isu agama, isu sejarah, politik dan kemanusiaan. Okay, program solidariti ni dia bertujuan nak mendidik individu tentang nilai-nilai kemanusiaan seperti hak asasi manusia itu sendiri dan sifat insan, termasuk sikap empati dan keprihatinan kita terhadap penderitaan individu lain, individu dekat Palestin lah. Contoh-contoh solidariti yang kita lakukan dekat Malaysia ni, perhimpunan ataupun perarakan secara aman dengan bacaan doa, selawat, munajat, and then kita berkongsi informasi dekat media sosial. Lepas tu kita adakan pelancaran tabung kemanusiaan Palestin. Okey. Faktor yang keempat pula, sentimen awam kerana majoriti masyarakat Malaysia beragama Islam. Semasa seruan boykot dilaungkan, apabila ada sesuatu yang menyentuh sensitiviti orang Islam, rakyat Malaysia akan melancarkan kempen boykot secara besar-besaran. Okey, secara meluaslah. So yang keempat, pendirian politik dan hubungan diplomatik antara Malaysia dan Israel. Okey, Malaysia dengan Israel tak ada hubungan, tidak mempunyai hubungan diplomatik yang rasmi, sebab negara kita Malaysia tidak mengiktirafkan Israel itu sebagai satu negara. Di Malaysia pun kita tak ada kedutaan Israel dekat Kuala Lumpur, dan rakyat kita sendiri pun dilarang untuk memasuki Israel sebab negara dia terancam untuk rakyat kita. Jadi kesimpulan untuk 4 faktor yang saya berikan ni, hukum boykot sebagai pembelaan terhadap Siddiq atau Firdaus. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Malaysia. Tentang isu boykot ini,
semestinya akan memilih patuh. Bila memilih patuh, mestilah akan memberikan kesan. Okay, saya akan bincangkan kesan apabila isu boycott. Kesan pertama ialah pengangguran dan kemiskinan. Apabila isu boycott ni wujud, jadi perniagaan seperti McDonald's, Starbucks semua itu yang menyokong negara Israel akan menyebabkan perniagaan negara tersebut tidak mencapai KPI. Jadi pengurusan perniagaan akan membuang pekerja untuk menampung gaji pekerja-pekerja yang lain, kerana apabila kekurangan pendapatan, bila pekerja tersebut kekurangan pendapatan untuk menyara keluarga, untuk melangsungkan hidup dalam dapat diteruskan. Okey, seterusnya ekonomi negara berkurang. Isu boikot ini berlaku dan menyebabkan perdagangan atau perhubungan yang kuat seperti Nestle, barangan Nestle, Wipro, menyebabkan pelabur-pelabur yang lain tidak dapat boleh dijadikan negara kita sebagai tempat pelaburan, kerana kita dah boikot barang-barang Nestle tersebut semua itu. Jadi negara lain macam kurang boleh percaya yang negara kita ni untuk dijadikan satu tempat negara yang boleh melabur. Jadi mereka ni akan mengurangkan ataupun tidak akan melabur ke negara kita, dan ini akan menjejaskan akan menyebabkan pelaburan negara kita menurun, dan kita punya negara ekonomi pun turut terjejas. Okey, untuk kesan ketiga pula, nilai mata wang negara kita jadi tinggi. Sebab apa? Isu boikot ni berlaku akan memberi impak kepada sektor ekonomi kita, seperti sektor pelacongan. Apabila isu boikot ni berlaku, pelancong ni dia akan tidak akan pergi melancong ke negara kita. Sebab apa? Sebab diorang tahu yang negara kita ni mencampuri isu Israel dan Palestin ni, menyebabkan mereka ni tidak akan melancong negara kita sebab diorang terasa terancam. Sebab apa? Negara kita bila-bila je boleh berlaku peperangan kerana kita mencampuri isu-isu Palestin dan Israel itu. Jadi bila pelacongan tak masuk ni, dia akan menyebabkan pertukaran wang dalam negara kita ni pun turut terjejas. So ini akan memberikan kesan kepada negara kita, iaitu seperti nilai mata wang kita negara tinggi. Contoh RM4 lagi yang kita sekarang ni boleh dijadikan RM5 tu boleh mengakibatkan kita punya nilai mata wang susah untuk mengimport barang-barang luar ataupun nak tukar duit pergi ke luar negara ke apa semua kan. Okey, kesan yang terakhir untuk saya hari ini, peningkatan harga barang. Bila isu boikot ni berlaku, semestinya kita akan mengurangkan barang-barang import kan, seperti negara-negara seperti barang-barang Nestle apa semua tu. So pada yang sama, barang tempatan di negara kita ni dia akan menaikkan harga. Sebab apa? Sebab permintaan yang terlalu ramai dan penawaran yang firma yang dibuat tak dapat menampung. Jadi mereka terpaksa meningkatkan dia punya harga barang bagi untuk mengelakkan dia punya penawaran tu tidak melebihi daripada permintaan. Lepas tu diorang juga boleh mengawal diorang punya sumber ekonomi, seperti pekerja apa semua tu sebab nak bayar gaji kan. Kalau terlalu murah lagi, diorang tak boleh nak keluarkan barang, jadi diorang terpaksa naikkan gaji-gaji pekerja negara kita ni untuk mengeluarkan barang yang banyak bagi memastikan
kita punya permintaan dalam negara ni berterusan. Itu sahaja. Saya teruskan kepada saudara Asidik untuk membahaskan penyelesaian isu boikot. Terima kasih. Okay. Setelah kita mendengar permasalahan, faktor-faktor permasalahan dan juga kesan kepada permasalahan dari kawan-kawan sebentar tadi, di sini saya akan meneruskan dengan memberi beberapa cadangan penyelesaian kepada masalah utama iaitu isu boikot tersebutlah. Yang pertama, saya cadangkan supaya dipertingkatkan pengeluaran dan hasil tempatan bagi mengimbangi hasil produk daripada negara yang diboikot lah. Contoh, seperti yang kita maklum, sekarang rakyat sedang memboikot satu jenama kopi antarabangsa. Okay. Dengan situasi berkenaan, kerajaan perlu mengambil kesempatan dengan memberi insentif kepada syarikat-syarikat swasta dengan kerjasama Kementerian Pertanian untuk membangunkan satu R&D untuk kopi tempatan supaya dapat bersaing sekaligus menggantikan jenama kopi antarabangsa tersebutlah. Okey. Dan yang kedua, mengadakan kempen beli barang buatan Malaysia. Kerajaan juga digalak memberi insentif kepada rakyat atau pelancong yang menyokong produk daripada hasil tempatan ni. Di samping itu, kerajaan juga disaran menyuntik dana kepada syarikat-syarikat yang bersama-sama dalam menjayakan inisiatif ini. Okey, kita tengok pula yang ketiga, untuk cadangan kepada penyelesaian saya ni, kita memperkasakan pembekal tempatan. Okay. Contoh, syarikat A ni telah berhenti mengambil produk daripada pembekal dari negara yang diboikot lah. Okay. Sehubungan dengan itu, syarikat A mengubah pendirian mereka dengan mengambil dari pembekal tempatan. Dengan itu, pembekal tempatan ni perlu mempercepatkan pengeluaran bagi menampung permintaan daripada pembeli ni. Di samping itu juga, kita tengok daripada konteks yang lain. Okay, dengan mempercepatkan pengeluaran, syarikat pembekal juga akan menambah jumlah pekerja untuk menampung operasi syarikat lah yang semakin berkembang. Secara tak langsung, dia akan menambah peluang pekerjaan kepada rakyat tempatan. Okey, ni antara 3 jalan penyelesaian yang boleh saya cadangkan untuk menjamin kestabilan ekonomi dan juga kelestarian rakyat. Okey, jika kawan-kawan ada penambahan, boleh cadangkan kat sinilah. So, itu saja daripada saya. Okey. Yang lain ada nak tambah apa-apa lagi tak? Nak tambah sikit je untuk Sidik, memperkasakan produk tempatan tu, kita boleh naikkan balik kita punya produk tempatan, macam kita tukar semacam biasa kita minum Milo dan kita tukar kepada produk tempatan, produk Bumiputera macam Savana Coco, Tama Coco, lagi better daripada kita support Milo yang kita sedia maklum produk daripada Israel. Itu je. Betul. Okey, ada lagi ke? Rahimah ada nak tambah ke? Okey, nampaknya tak ada.
Kalau macam tu rasanya kita dah boleh tutup kita punya sesi forum isu berkaitan boycott. Jadi terima kasih kepada semua kerana memberi kerjasama atas kita punya assignment CTU. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih semua.